Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah yang kecil memberi salam kepada yang besar. Yang besar berjalan hendaklah memberi salam kepada yang duduk. Kumpulan yang sedikit hendaklah memberi salam kepada kumpulan yang banyak." Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah yang kecil memberi salam kepada yang besar. Yang sedang berjalan hendaklah memberi salam kepada yang duduk. Kumpulan yang sedikit hendaklah beri salam kepada kumpulan yang banyak." Bukhari. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Memadai salah seorang daripada satu kumpulan yang sedang berjalan memberi salam bagi pihak kumpulan dan memadai salah seorang daripada satu kumpulan yang sedang duduk menjawab salam bagi pihak kumpulannya." Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Memadai salah seorang daripada satu kumpulan yang sedang berjalan memberi salam bagi pihak kumpulannya dan memadai salah seorang daripada satu kumpulan yang sedang duduk menjawab salam bagi pihak kumpulannya." Bahki. Sayyidina Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW pulang pada waktu malam, lalu baginda SAW beri salam yang tidak mengejutkan orang yang sedang tidur sementara orang yang telah jaga boleh dengar. Tirmizi. Sayyidina Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang paling lemah dalam kalangan manusia ialah orang yang lemah dalam berdoa, yakni dia tidak berdoa. Dan orang yang paling bakhil dalam kalangan manusia ialah orang yang bakhil dalam memberi salam." Sayyidina Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang paling lemah dalam kalangan manusia ialah orang yang lemah dalam berdoa, yakni dia tidak berdoa. Dan orang yang paling bakhil dalam kalangan manusia ialah orang yang bakhil dalam memberi salam." Tirmizi Uzawi. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu melihatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Kesempurnaan salam ialah dengan berjabat tangan." Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu melihatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Kesempurnaan salam ialah dengan berjabat tangan." Tirmizi. Sayyidina Bara radhiyallahu melihatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Setiap dua orang Islam yang bertemu lalu berjabat tangan, maka dosa kedua mereka diampunkan sebelum mereka berpisah." Sayyidina Bara radhiyallahu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Setiap dua orang Islam yang bertemu lalu berjabat tangan, maka dosa kedua mereka diampunkan sebelum mereka berpisah." Budak. Sayyidina Huzaifah bin Yaman radhiyallahu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya apabila seorang mukmin bertemu dengan seorang mukmin yang lain lalu memberi salam sambil berjabat tangan dengan, maka bergugurlah dosa-dosa mereka sebagaimana berguguran daun daripada pokok." Tirmizi Uzawi. Sayyidina Salman Farisi radhiyallahu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya apabila seorang muslim bertemu dengan saudaranya muslim sambil berjabat tangan, maka dosa-dosa kedua mereka berguguran sebagaimana daun-daun dari pohon yang telah kering. Bergugurlah pada hari angin bertiup kencang, dan mereka berdua diampunkan walaupun dosa-dosa mereka sebanyak buih di lautan." Dosa musuh orang lain. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang membunuh senjata kepada kami bukanlah daripada kalangan kami." Muslim. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang membunuh senjata kepada kami bukanlah daripada kalangan kami." Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak patut sesiapa pun daripada kamu membunuh senjata kepada saudaranya, kerana sungguhnya dia tidak tahu mungkin syaitan akan mencabut pedang itu daripada tangannya lalu terkena saudaranya, maka orang yang membunuh itu akan masuk ke dalam neraka sebagai balasan atas perbuatannya." Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang membunuh besi, yakni senjata dan lain-lain kepada saudaranya, maka sungguhnya para malaikat akan terus melaknatnya sehingga dia menghalih senjata itu walaupun saudaranya itu adik-beradik kandungnya." Muslim. Terangan maksud ialah sekiranya seorang itu membunuh senjata kepada adik-beradik kandungnya sendiri, maka tujuan bukanlah untuk membunuhnya atau menzaliminya, sebalik tujuan hanyalah bergurau. Walaupun demikian, para malaikat tetap akan melaknatnya. Jadi maksud hadis ini ialah melarang keras daripada membunuh senjata atau besi kepada mana-mana saudara Islam. Mazullah.
Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahawa pada satu hari Rasulullah SAW berjalan di sisi tiburan di Bijrin. Lalu baginda SAW memasuk tangannya ke dalam tibunan itu, maka jari-jari baginda SAW menjadi basah. Lantaran itu baginda SAW bertanya kepada si penjual Bijrin itu, apakah ini wahai tuan Bijrin? Lelaki itu menjawab, ya Rasulullah, Bijrin itu telah ditimpa hujan. Baginda SAW bersabda, kenapa kamu meletakkan di bahagian atas supaya pembeli boleh nampak? Siapa yang menipu bukanlah daripada saya, yakni bukanlah daripada kalangan pengikut-ikut saya. Muslim. Sayyidina Muaz bin Anas Juhaini radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memelihara kehormatan dan kemuliaan seorang Islam daripada kejahatan orang munafik, maka pada hari kiamat Allah Ta'ala akan mengutus seorang malaikat yang akan memelihara dagingnya, seluruh badannya daripada api-api neraka jahanam. Siapa yang menuduh mana-mana orang Islam dengan apa tuduhan untuk menjatuhkan maruahnya, maka Allah SWT akan terus menahan di atas jambatan jahanam sehingga dia terlepas dari dosa kotoran apa yang telah katakan setelah diazab demikian, rupa sebagai balasan terhadap dosanya itu. Abu Dawud.